Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tambahan pula, sekarang ini tuan-tuan dan puan, kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak baik. Tapi Allah itu Maha Kaya. Bila ekonomi tak baik, bukan semua orang tak baik. Ada orang ekonomi dia bagus, zakat dia bertambah. Ada orang ekonomi dia tak berapa bagus, zakat dia berkurang, tetapi ada bantuan daripada rakan-rakan yang ekonomi dia baik. Itu bagusnya Allah Ta'ala. Sebenarnya ada hikmah. Sebab apa? Allah Ta'ala nak uji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah nak tengok sejauh mana kamu punya kesabaran bila Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Sekarang ni duit Malaysia jatuh. Ni bulan 2 ni, saya dengan Ustaz Abdullah Khairi akan menunaikan ibadah umrah. Bawa 3 bas, dah penuh dah. Kos dia 14,000 lebih untuk 2 orang semilik yang duduk depan sofa tu. Semalam Ustaz Abdullah Khairi baru bagi tahu, Arab naikkan lagi harga. Menyebabkan setiap orang kena tambah duit lagi kalau ikut. Sebab apa? Kos. Nak pergi umrah tuan-tuan, 14,000. Nak pergi umrah. Dulu 5,000 dah boleh pergi, betul tak? 6,000 dah boleh pergi dah. 7,000 kira duduk depan Kaabah dah. 8,000 depan Kaabah 2 bilik. 9,000 business class. Sekarang nak pergi ekonomi kelas 14,900. Nak pergi pakai business class tambah lagi 5,000 jadi 20,000, macam pergi haji bang. Duit jatuh, ekonomi kita teruk. Semua satu dunia. Saya pergi baru ni, saya pergi Korea. Korea pun sama juga, ekonomi luar teruk. Selepas Covid, bisnes drop. Saya pergi Bangkok, sama. Indonesia, sama. Satu dunia pusing. Baru ni pergi Kuwait. Kuwait duit dia lagi tinggi lah. Masa saya pergi 13 ringgit 5 1 dinar Kuwait. 1 dinar Kuwait 13 ringgit 5 sen. Baru ni kawan saya pergi mesyuarat 15 ringgit setengah. Oh, itu beli air 1 dinar 15 ringgit bang kalau kali-kalinya. Kaya, tapi pergilah mana-mana kedai dia, tak jumpa tabung Palestin. Tak jumpa. Kita yang jatuh ni lah jumpa tabung Palestin, bantu Palestin, itu Palestin. Tengok-tengok skamer. Duit tak sampai pula. Ini masalahnya. Bila kita tanya kenapa tak sampai, oh kita terpaksa laburkan dulu. Siapa suruh kau labur? Nampak tak? Ini yang kita kena betulkan. Tak salah kamu nak ambil berapa persen untuk kos pengurusan. Betul tak? Siapa ada NGO tahulah. Saya penasihat NGO. Saya selalu pesan, nak ambil duit orang, bagi tahu. Contoh, saya nak ambil ataupun NGO nak ambil, okey kami ambil nak buat kutipan untuk Palestin. Kami nak guna apa? Nak bayar elektrik, nak bayar pekerja, nak bayar apa?
kami perlu ambil 15%. Contoh, kalau ikutkan ROS, 30% dia boleh ambil. Kalau kau nak ambil 30%, kau bagi tahu dalam banner tu. Dalam ceramah, dalam bentuk, tuan-tuan, ni saya ni nak buat kutipan. NGO nak buat kutipan. Duit tuan-tuan bagi 30% akan diambil untuk kos pengurusan. Boleh? Itu dibenarkan. Tapi tuan-tuan nak bagi tak? Kalau tuan-tuan bagi, maknanya tak ada masalah dia ambil 30%. Kalau dia kata, okey, kami tak ambil 30%, macam ROI bagi, kami bagi 13% saja. Kami ambil 13% saja. Bagi tahu. Tuan-tuan, 13% kami ambil. Kami akan ambil guna untuk bayar itu, bayar ini. Kami akan laburkan untuk kegunaan pejabat kami. Yang lain, semua kami hantar Palestin. Betul. Betul tak? Akad. Ini tak. Kau ambil. Bila saya kata, kenapa tak bagi tahu? Nak ambil. Oh tak boleh Ustaz. Kalau kita bagi tahu, orang tak bagi. Ini masalah dia. Kau tahu pula orang tak bagi. Kenapa kau tak? Betul tak? Saya pun rasa tertipu. Kita bagi 100, rupanya 70 sampai ke Palestin. 30 tak sampai. Bagi tahulah siap-siap kau nak ambil berapa. Itu saya selalu pesan. Biar jelas kita punya akad. Tengok. Kita pergi mana-mana pun ekonomi drop. Tapi dalam masa yang sama ada juga ekonomi yang baik untuk orang Islam. Kenapa? Allah nak uji kita bila kita senang. Kita lupa tak Allah Ta'ala. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Manusia ni bila aku bagi nikmat, kau lupa Allah Ta'ala. Bila ekonomi kau jatuh, bila bisnes kau drop, masa tu baru ingat, ya Allah, teruknya. Esok saya akan jumpa seorang hamba Allah. Saya tolong dia untuk buka bisnes. Ada orang kaya bagi kat dia 250,000 lebih kurang. Orang kaya, duit banyak. Jadi dia tak tahu nak berapa duit. Jadi dia letak kat situ 2 tahun. Bagi 2 tahun, pandai-pandai lah kau buat bisnes. 2 tahun. Esok last 2 tahun. Masa dia mewah, masa duit masuk banyak, projek masuk banyak, tak menyimpan. Masa duit masuk banyak, kau tak atur macam mana nak bayar balik selepas 2 tahun. Ni dengar khabar, tak boleh bayar sebab ekonomi tu. Ni masalah kita. Tapi masa duit masuk banyak, macam-macam kau buat. Tanpa mengikut plan asal. Itu bahaya kita ni. Bisnes tak boleh lari daripada plan asal. Kau lari daripada plan asal, kau akan jadi masalah. Nak bisnes ayam. Kau jangan tiba-tiba kau buat ikan bakar. Dia lari modal. Ikan bakar bila selepas habis kau punya projek yang awal. Ini yang kalau marah aja, kalau kita buat pinjaman dengan marah, kalau buat pinjaman dengan agrobank, buat pinjaman, dia akan didik kita. Kalau kau sekarang kau nak buat bisnes apa? Masa hantar proposal kau nak buat bisnes ayam. Ayam. Settlekan ayam dulu, lepas ni kalau nampak okey, baru tambah bisnes yang kedua. Betul tak? Selesaikan satu-satu. Ni tak, dalam satu kau nak buat dua nak tiga sebab nak cepat kaya. Islam nak suruh kita belajar sesuatu, tuan-tuan. Itu sebabnya hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Bila Allah uji kita dengan susah, sebenarnya Allah nak suruh kita bermuhasabah. Allah nak suruh kita belajar. Macam mana aku nak jadi terbaik dalam mencari rezeki? Cari duit, adakah itu benda yang dikatakan tak baik dalam Islam? Tak. Islam suruh cari duit. Daripada 10 yang masuk syurga, 7 orang Nabi kata, daripada 10 asyur mubasyirin fil jannah, 10 orang yang masuk syurga itu, yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Nabi untuk masuk syurga, tak lain dan tak bukan 7 daripadanya adalah jutawan, termasuk Abu Bakar, Omar, Osman, Abdul Rahman dan ramai. Ya, Abdul Rahman bin Auf itu antara terkaya lah tuan-tuan. Cari duit. Untuk apa? Untuk kita menderma. Untuk kita bantu orang. Bila kamu ada duit, kamu boleh gajikan orang. Bila kamu kaya, kamu boleh cari projek baru dan bagi orang bekerja. Itulah tanggungjawab kita. Jadi hari ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak kongsi kepada tuan-tuan, bila kita kaya, bila kita ada duit,
jangan lupa bayar zakat. Ada sebuah negeri sampai masuk dalam khutbah Jumaat. Bagus ni bukan Melaka. Walaupun saya ni anak Melaka. Mak orang Melaka, atuk orang Melaka. Tapi bangganya orang Melaka ni alhamdulillah bayar zakat. Sikit pun bayar zakat. Sebuah negeri sampai masuk dalam khutbah Jumaat. Orang yang layak bayar zakat di negeri tersebut 1.3 juta orang. Tuan-tuan tahu berapa orang yang bayar? Imam. Daripada 1.3 juta tu rasa-rasa berapa yang bayar zakat orang? Berapa? Separuh. Oh, tengok. Imam bagus. Separuh. Kalau separuh maksudnya lebih kurang 750,000. Sorry. Kalau daripada 1.3 juta, separuh tu lebih kurang 650,000. Tuan-tuan, daripada 1.3 juta itu yang bayar zakat 300,000 je. 1 juta orang hilang. Sampai seru dalam khutbah seluruh negeri dibuat oleh Jabatan Agama, tolonglah bayar zakat, sebab zakat itu untuk orang-orang fakir miskin. Selepas COVID, T20 jadi M40, M40 jadi B40. Salah seorang daripada kawan saya, T20, gaji dia tuan-tuan, isteri tak kerja. Selalunya geng T20 ni isteri tak kerja tau. Tu orang perempuan jangan cepat sangat berhenti kerja. Bahaya. Kau kerja je, duit simpan, jangan bagi suami. Kalau kau bagi suami, baik tak payah kerja. Suami kerja, dia tanggung, tak cukup dia minta pinjam. Dia panggil kos, pinjam. Pinjam berapa? 200, bayar balik bang. So dia ada responsibility, jangan ambil lah bang. Bulan depan dia minta 400 lah. Tu manusia, dia suka ambil orang punya, tapi dia nak bagi balik susah. Sama zakat, dia suka ambil. Tapi bila sampai masa untuk bagi balik, dia akan fikir. Bang, terfikir bang. Saya pun bayar zakat. Saya bayar cukai. Tuan-tuan tahu tak? Bila nak keluar tu dalam hati ni, relax lah. Jangan bayar lagi. Nak klik. Bayar. Banyak ni, bayar separuh. Nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu mengajak kepada buat benda yang tak baik. Saya sangat tekan pada zakat sebab saya orang yang makan zakat. Saya dibesarkan di Syria dengan zakat negeri Selangor. Sebab saya lahir Selangor, mak Melaka, ayah Kelantan. Masa mohon zakat Melaka dapat, zakat Melaka pun dapat, zakat Selangor pun dapat, tapi saya kena pilih salah satu. Zakat Melaka dapat sikit, saya ambil zakat Selangor lah, besar sikit. Masa tu, sekarang tak tahu lah macam mana. Dulu setahun 6,000 kami dapat. Bang, kat Syria mana ada pendapatan lain? Jadi akhirnya tuan-tuan, dapat zakat Selangor. Sepanjang saya belajar dekat Syria, zakat Selangor yang tanggung. Saya pergi Mesir, Selangor yang tanggung. Zakat Selangor. Sekarang ni tuan-tuan, saya bayar 2 negeri zakat. Saya bayar wilayah persekutuan, saya bayar juga di Selangor Darul Ihsan. 2 negeri saya bayar. Sebab saya macam ceramah, duit ceramah, kan simpan-simpan sikit-sikit daripada wilayah kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang bayar, dia jadi penasihat, dia bagi duit. So, daripada wilayah saya bayar zakat ke wilayah. Sebab duit orang daripada wilayah, saya bayar zakat ke wilayah. Gaji saya UKM, Selangor, saya bayar ke Selangor. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak pastikan selepas saya dapat, ada lagi generasi lain juga yang akan dapat. Biar anak-anak kita di masa depan, saya tak tahu siapa lagi. Sekarang ni alhamdulillah anak saya dia tak makan zakat lah. Saya bayar semua. Cuma anak orang lain. Kena fikir. Saya masuk kampung. Pergi ceramah masuk kampung-kampung. Kesian tuan. Surau pun uzur. Orang kampung pun uzur. Masa tu baru tahu, tak cukup duit. Anak nak sambung belajar tak ada duit. Dekat universiti saya jumpa budak tak ada duit. Kita terpaksa cari duit. Macam mana nak bantu budak-budak ni?
zakat kan. UKM zakat daripada pensyarah-pensyarah saja dekat berapa juta? Dekat 13 juta. Bagi kepada pelajar-pelajar yang susah. Saya bila sampai recommendation, budak-budak minta zakat, saya sokong semua. Sebab apa? Saya tahu dia nak belajar. Itu sebabnya tuan-tuan, zakat itu penting. Jangan tangguh, jangan anggap benda tu remeh, tetapi ia memberi kesan kepada generasi kita. Sekarang mungkin kita tak perlu. Yang kita risau anak-anak kita akan datang. Kena hujan je orang, bersin terus. Lebat suruh hujan. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Apa sebab Allah Ta'ala suruh kita bayar zakat? Orang kata, Ustaz, zakat ni penting je? Penting. Kalau tidak dalam Quran yang kita baca tu, tak sebut tentang zakat, tak sebut tentang infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai ke martabat paling tinggi sehinggalah kamu infak apa yang kamu sayang. Sebab nak infak macam duit tadi. Betul Imam eh? Nabi pula kata kalau nak bahagia, afsyus salam, bagi salam, wa at'imut ta'am, bagi salam dan belanja orang makan. Belanja orang makan, nak belanja macam mana? Duit tak ada. Tapi percayalah tuan-tuan, bila kamu ada duit, kamu akan jadi pemurah kalau kamu didik untuk jadi pemurah. Begitulah juga zakat. Maka zakat itu ada faedah di sebalik zakat. Apa faedah dia? Pertama, tazkiyatun nafsil mu'min min awdariz dzunub wal atham. Dia mengajar kita untuk menghapuskan dosa dengan pemberian kepada orang yang susah. Dia ajar diri kita. Bila kamu tengok orang baik, orang dapat zakat, Allah suka gitu. Contoh bila korban. Tuan-tuan perasan tak pasal korban? Tapi macam ada setengah orang tu dia korban, dia bagi masjid hantar. Orang masjid yang nampak. Ada setengah orang dia dapat daripada masjid, dia pergi hantar sendiri. Tuan-tuan baik. Dia pergi hantar sendiri. Bila dia pergi hantar sendiri, pada saya ambil sikit. Saya ambil sikit, saya pergi hantar sendiri. Bila sampai dekat orang miskin, kita hantar sikit dalam satu plastik kan. Bagi kat rumah-rumah orang susah. Bagi kat makcik tu, dia pegang, dia cium. Dia ambil, dia boleh cium daging yang baru disembelih tadi dalam plastik. Darah tak darah tak cium. Dia kata, makcik, darah tu, Ustaz, setiap tahun inilah waktu yang kami tunggu. Dapat satu bungkus pun cukup, Ustaz. Yang nak makan ni anak-anak saya, Ustaz. Saya tak makan dah. Anak-anak suka dapat makan sikit pun tak apa dah. Oh, masa tu tuan-tuan, kita menangis. Kita rasa Alhamdulillah. Ada juga sumbangan kita sikit. Ada pula yang kita bagi. Ambil makcik, ambil satu lagi. Tuan-tuan tahu bila kita bagi satu lagi, dia cakap apa? Bila bagi satu lagi, dia kata, Ustaz, tak apa Ustaz, cukup satu. Satu lagi mungkin orang lain juga memerlukan macam saya tu. Allah. Ada orang kaya sembelih ibadah korban. Bukan main, buat seekor kambing. Daripada seekor kambing, satu peha dia bagi ke orang. 3 peha lagi dia simpan. Macam mana kau nak berkat? Sebenarnya paling sikit dia simpan. Sama juga duit zakat. Bila kau bagi kat orang, rasa orang tu, kita akan dapat belajar, ya Allah, Alhamdulillah, aku ada rezeki. Itu satu. Nombor 2, kifayatul faqir al-muslim wa saddu hajatahu wa muasat wa ikramahu an zilli su'ali ghairillah. Kita bagikan kelapangan hidup kepada orang fakir miskin. Supaya orang itu tidak meminta-minta. Malu kita orang Islam. Bila orang Islam, kita tengok orang Islam minta-minta dengan orang. Malu. Cumanya ada orang marah. Dia kata, Ustaz, kita ni bukan tak nak bayar zakat, Ustaz.
kita tak nak bayar zakat dekat Melaka Ustaz. Kenapa? Sebab tengok orang fakir miskin nak bayar, nak minta zakat kena isi borang banyak. Tahu tak sebab apa kena isi borang? Tuan-tuan kena faham. Orang ni dia nak minta 10 cara penipuan dia akan buat. Saya dulu masa belajar Setiausaha Zakat Selangor, SU. Pelajar-pelajar yang nak dapat zakat mesti melalui saya. Ada yang datang hantar borang zakat. Ni, hantar borang zakat. Ni ustaz tau. Bukan baru nak start. Dekat luar negara tu. Hantar borang, kata belajar dekat tempat sekian. Nama dia rupanya tak belajar pun kat kolej tu. Dia ambil orang lain boleh, dia tulis nama dia sendiri, dia tepek, dia photostat lain, dia letak. Sebab nak dapat RM6,000. Pada masa yang sama, dia minta pula dengan negeri lain. Sebab dia macam saya lah. Melaka boleh minta, Selangor boleh minta, Kelantan boleh minta. Dapat Selangor, dia minta pula yang negeri lain. Ada. Dia gunakan sertifikat yang lain. Kolej yang lain. Bang, dapat dua-dua. Tak belajar. Tak belajar. Dapat duit pergi mana? Jalan ke Europe. Dapat duit pergi mana? Pergi Jordan. Dapat duit pergi mana? Beli TV. Masa tu TV Sony 21 inci. Bang, tu yang belajar agama. Tapi bila saya tengok orang-orang macam ni, semua sekarang ni balik, semua tidak ada keberkatan. Jadi ustaz pun tak boleh, mengajar pun tak boleh, kerja pun tak ada, berniaga pun tak berjaya. Sebab apa? Allah tarik keberkatan. Jangan main, duit zakat bang, duit zakat. Oh, saya bila dapat dua, Melaka bila dapat, Selangor dapat, saya pilih yang paling tinggi. Itu sahab saya. Saya pilihlah yang paling tinggi, RM6,000. Sebab nak guna kat sana. Tak apa, Melaka saya tak ambil. Tinggal. Kalau saya tamak, dua-dua aku balun. Tapi saya fikir, tak boleh. Ini hak orang lain pula. Tengok. Dia bagi mengurangkan hak ataupun mengurangkan tekanan kepada orang fakir miskin. Itu nombor 2. Nombor 3. Mengurangkan tekanan orang berhutang. Bila kita bayar zakat, antara asnaf yang boleh terima zakat, orang berhutang. Hutang ni pula, mestilah hutang yang dia tak bolehlah hutang kereta Mercedes. Hutang sebab apa? Kahwin nombor 3 dekat Thailand. Tu tak boleh. Kau mampu tu kahwin 3. Tu imam pun seorang. Tiba-tiba dia balon yang 3. Nak minta zakat? Tak boleh bang. Yang best lagi, dia minta zakat, isteri nombor 3 minta zakat. Gambar. Zakat ni dia kurangkan orang punya hutang. Macam contoh, dia hutang. Kenapa dia berhutang? Dia berhutang sebab dia perlukan kos untuk tanggung anak belajar. Boleh dapat zakat. Boleh, tak salah. Dia berhutang sebab apa? Sebab dia kena tipu. Boleh. Dia berhutang kenapa? Oh, sebab dia kena rompak. Jadi dia tak ada duit, dia perlukan duit. Dia perlukan duit untuk apa? Untuk belajar, untuk sambung, untuk teruskan kehidupan. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan hidup ataupun dia berhutang untuk bermewah-mewah. Itu nombor 3. Dia kurangkan hutang, bebanan hutang kepada orang. Ada orang dia nak bayar hutang tapi duit tak cukup Ustaz. Boleh dapat zakat. Tapi kena isi borang. Isi borang tu lah yang dia kena detail. Sebab ramai orang yang tipu duit zakat. Duit bantuan tu dia tipu, tak boleh. Duit orang bang, ingat. Ada orang dapat duit zakat, dia beli rokok. Haram tu. Duit zakat bukan untuk rokok. Rokok ni orang kaya yang ada duit, yang mereka ni memang dah sedia nak mati dah. Biar dia minum, dihisap, tak apa. Walaupun fatwa kata haram. Lebih teruk lagi, tolong Yahudi terus. Amboi, kalau kopi tak minum. Rokok 3 batang sehari. Sama je bang.
Itu lagi lah, haram terus difatwakan. Masih hisapnya. Bila kata Ustaz, saya hisap rokok Malaysia Ustaz. Bukan Yahudi punya. Ada, dia adalah alasan dia. Nombor 4, jama'al qulub al-musyattatah 'ala al-iman wal Islam. Orang yang baru nak terima Islam, kita bayar bagi zakat, tak apa. Saudara kita baru masuk Islam, kata contoh. Dia baru masuk Islam, hati dia ni macam berbolak-balik. Tapi dia sekejap dia ada tempo. Bukan mentang-mentang dia masuk Islam, dah 10 tahun masuk Islam, dia tak derma lagi, tak boleh. Tu Ustaz Farid, Datuk Dr. Farid Rabi kan, profesor tu. Dekat Kuis. Ahli Majlis Agama Islam Selangor. Dia jaga bahagian zakat mu'asnaf. Juta tuanku bagi. Su jaga. Tapi tuan-tuan perempuan, bila dia bagi, kita bayar bagi zakat kepada orang yang baru nak menerima Islam ni, ataupun baru terima Islam, dia akan lebih yakin. Sebab ada orang, bila dia masuk Islam je, dia punya kerja kena buang. Ada. Macam contoh ada seorang saya kenal, dia ni kerja dekat syarikat komputer, dekat Imbi Plaza. Imbi Plaza Kuala Lumpur. Kalau anak-anak yang muda-muda ni, kalau dia nak beli komputer, dia pergi situ lah, murah. Tapi situ semua orang bukan Islamnya tokel lah. Jadi dia ni baik dengan orang Islam, ramai. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kena buang kerja. Saya tolong dia, buka dekat Kajang. Lepas tu saya tolong dia pula, kan kita pensyarah kan. Ramai pensyarah-pensyarah nak beli komputer, nak beli alat-alat komputer, pelajar-pelajar nak beli komputer, nak beli laptop. Saya kata dengan dia. Mula-mula dia dapat zakat, alhamdulillah. Dia daftar masuk Islam dengan Selangor, dapat zakat Selangor, mu'alaf. Tapi bang, sekarang dia ambil setahun je. Lepas bisnes dia okey, dia pula bayar zakat je. Malu kita. Kita orang Islam daripada kecil dia makan zakat lagi. Kena ada usaha, tak boleh makan zakat selalu, tak boleh. Kena ubah mentaliti kita. Tak apa, tahun depan kita makan lagi. Tak boleh. Sebab orang lain pun ada juga. Hari ni kita makan zakat, tahun depan kena ada azam untuk aku bayar zakat pula. Kalau tak dapat, kita ada azam tahun depan pula. Begitu. Jangan ada azam daripada awal lagi, aku nak bayar zakat, nak makan zakat. Tak boleh bang. Orang lain tu, kenapa? Nak terima juga zakat. Ramai lagi penerima zakat. Kalau di Selangor saja tu, zakat kutip tahun 2022 sebanyak 1 bilion. 1 bilion. Tak boleh nak sama dengan Melaka. Sebab sana industri. Dia dengan wilayah, tuan-tuan, jangan sama dengan Melaka. Kenapa Melaka sikit? Sebab kita bayar sikit. Dan kita pula tak ada macam Selangor. Selangor dia punya kilang-kilang tu. Tokel-tokel besar. Jadi, dapat 1 bilion. Tuan-tuan tahu, keluar berapa? Keluar 1.7 bilion. Banyak. Itu pun tuan-tuan puan, masih ada yang tak dapat lagi. Sebab apa? Ramai. Itu sebabnya, kena beringat bahawa zakatnya juga untuk membantu orang yang dalam berhutang dan juga baru menerima Islam. Yang keenam, musa'adatul muslim al-musafir, bantu orang yang dalam bermusafir. Musafir, dia nak pergi belajar, contoh ni balik Ibnu Sabil, bagi bantu, belikan tiket untuk dia pergi sambung belajar. Dia anggap sebagai Ibnu Sabil. Allahu Akbar. Ni semua saya pergi Mesir dulu, tiket saya ditanggung oleh zakat Selangor. Dia belikan tiket, mereka beli, pergi dan balik. Alhamdulillah. Cuma tanggungjawab saya bagi lulus biasa je. Jangan tak lulus pula, sebab zakat dah bayar. Zakat bayar setahun je. Kau tak lulus, kau tambah sendiri lah. Tengok, tu kena beringat. Tapi sungguh tuan-tuan, bila saya menerima zakat, saya selalu cakap dengan diri, aku takkan makan zakat sampai bila-bila. Zaman saya lagi lah tuan-tuan, mengapa Quran ni orang pandang sebelah mata je.
belajar agama ni sampai dia orang kata, saya kalau balik Melaka, orang-orang Melaka Alor Gajah tu tanya lah, mak saya orang kampung, atuk saya orang terkenal di kampung tu, terkenal tu bukan sebab penghulu, tapi sebab dia kecoh, kepo, Tok Bujal ni kepo. Kat Paya Datuk tu siapa tak kenal Tok Bujal? Bandar Alor Gajah tu semua kenal Tok Bujal, pencin polis. Oi, roti canai tu semua dia pegang. Dia sampai orang bagi dia dulu, kalau tak bising satu kampung. Atuk saya tu, sekarang ni cucu dia. Tak ada dah, meninggal dah. Baik orang dia. Dia tak ada duit, tapi dia suka belanja orang. Dia bukan ketua kampung, tapi kerja macam ketua kampung. Dia suka tolong orang. Dia pergi kedai makan, tengok orang makan. Tak apa lagi. Hari ni tok belanja. Tok belanja, dia pun tak cukup duit. Itu balik-balik kena marah nenek. Pandai-pandai belanja. Kau sendiri pun tak ada duit. Tak apalah dia. Nanti anak, cucu kita kaya tak. Alhamdulillah, makbul. Tengok. Arwah nenek dengan atuk. Orang baik, ya Allah. Ingat orang, atuk nenek. Nenek tak boleh baca Quran. Tak boleh membaca. Nenek Fatihah binti Tadu, orang Melekit. Tapi tuan-tuan, dia didik kami untuk belajar. Dia selalu doakan saya berjaya. Adik-adik semua berjaya. Alhamdulillah. Kami berjaya. Tapi tuan-tuan puan, sebab baiknya dia tu, Allah ambil dia orang dengan baik. Itu sebabnya tuan-tuan, bersyukur buat kita hari ni. Apa yang kita ada, Alhamdulillah. Dan selalulah minta doa orang tu. Tuan-tuan, itulah yang saya dapat rasa. Bila saya belajar, saya selalu cakap, aku akan bayar zakat. Aku akan bayar zakat. Dan aku takkan terima zakat sampai bila-bila. Sebab itu azam kita. Saya tengok atuk nenek susah, noreh getah pagi-pagi dekat Alor Gajah, Paya Datuk. Saya selalu pesan, ya Allah, aku tak nak terima jadi penoreh getah. Aku nak jadi orang yang berjaya. Nak jadi profesor, nak jadi pensyarah. Masa tu dah ada dah. Tapi masa tu tak ada SPM. Saya daripada darjah tingkatan 1 dah duduk kat Syria. Syria pula tak ada iktiraf masa tu. Sehinggalah Tan Sri Rafidah Aziz pergi kat Syria. Dia yang tolong bantu untuk naikkan pelajar-pelajar Syria untuk diluluskan di JPA. Saya ingat lagi Tan Sri Rafidah Aziz. Masa tu orang Syria pun tak kenal Malaysia ni. Sehinggalah datang Rafidah Aziz, dia datang pergi Lubnan, dia hantar kereta Proton Saga dekat Brunei. Dekat Lubnan. Dia masuk Syria, dia tahu ada orang Malaysia kat Syria. Dia datang tim-tim dia ke Syria. Masa itulah dia cakap, dia akan tolong apa yang dia mampu. Masa itulah sijil saya diiktiraf. Ya Allah, tuan-tuan. Masa tu belajar agama ni, hafal Quran, semua kata, boleh ke kau ni beli motor, boleh ke? Kalau balik Alor Gajah tu orang kata, nak jadi apa je, hafal Quran ni? Belajar agama ni boleh ke? Nanti nak beli motor. Beli motor, boleh ke tidak? Dulu. Sekarang Alhamdulillah, anak menteri pun hantar hafal Quran. Anak artis pun hantar hafal Quran. Tu Luqman Hakim, pelakon kan? Anak dia hafiz Quran. Sebab apa? Quran boleh mengubah hidup kita. Kita tak kaya tetapi bahagia. Dan kalau kaya, itu adalah bonus. Tuan-tuan perempuan, bila kita kaya, kita boleh bantu orang lain. Itu sebabnya, tuan-tuan, bila kita bayar zakat, dia bersihkan hati kita daripada perasaan buruk kepada Allah, kepada manusia. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Yang ketujuh, tathhirul mal, membersihkan harta kita yang mungkin tak suci. Contoh, tuan-tuan bekerja kadang-kadang, mungkin kalau yang kerja kerajaan, kadang-kadang ada yang kita terlepas pandang. Kita patut masuk pukul 8, kita masuk pukul 9, keluar pukul 5. Betul? Tak perasan. Kita duduk sembang-sembang kedai mamak terlepas sampai pukul 9. Pejabat patut pukul 8. Mungkin masa waktu pejabat tertidur. Rezeki kita bang.
Jadi kita bersihnya dengan bersihkan menerusi zakat. Dia bersihkan harta kita yang kita tak sedar kat mana. Kita berniaga, kadang-kadang mungkin ada tipu ni. Jual nasi lemak. Siapa jual nasi lemak sini ada? Tak ada. Ikan bakar. Sini dikenali dengan ikan bakar kan? Alhamdulillah. Malam ni ada ikan bakar? Tak ada. Pengurusi mana pengurusi? Tak gua. Jual ikan bakar. Patut ikan tu dah tak boleh jual sebab dah tak elok, tapi kau jual juga. Dia bakar, dia bagi elok sikit, bau rasa bau sikit, bau bakar sikit. Dah orang makan. Orang pun daripada KL macam saya, tak erti ikan ni fresh tak fresh. Sapu je tinggal tulang. Tak berkat. Tapi bila dia insaf, dia bersihkan harta dia dengan tu kadang-kadang kita tak perasan tau. Benda tu tak boleh jual, tapi kita jual juga. Ada peniaga-peniaga. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, 7 benda ni tadi falsafah di sebalik membayar zakat. Tapi kena ingat, duit kita, zakat kita ni bukan saja zakat yang kita duk potong tiap-tiap bulan tu, ataupun zakat pendapatan saja, tak. Banyak zakat yang kita kena bayar. Zakat kita banyak. Antara zakat yang perlu kita bayar, tajibu zakat fi arba'atil asya'. Dia ada 4 jenis zakat yang perlu kita bayar. Ini dalam kitab disebut. Pertama, al-kharij minal ardi minal hubub was thimar. Semua tumbuh-tumbuhan yang keluar, buah-buah yang keluar, kena zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqu wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Al-Baqarah ayat 267. Semua harta yang kita ada, tanah yang kita kembangkan dengan buah-buahan, itu semua zakat. Dia panggil zakat buah-buahan, zakat tumbuh-tumbuhan. Kan? Zakat. Ini kalau ada tumbuh-tumbuhan lah, ada kebun, zakat lah. Ini mungkin dah tak ada, macam orang macam saya tak ada lah. Tapi ingat, ada yang lain lah. Banyak zakat yang kita kena tahu. Yang kedua, al-athman, semua barang bernilai, seperti contoh emas dan juga perak. Ada wakil zakat Melaka tak sini? Zakat Melaka dia. Zakat emas di Melaka berapa yang pakai? Berapa? 180 gram. Atas 180 gram kena bayar kan? Yang tak pakai 85. Tengok. Ni makcik lah. Sekarang ni makcik-makcik, bukan makcik-makcik ni, abang-abang ni pun beli emas. Aman Palestin pun simpan jongkong emas. Bukan perempuan tu. Tapi nak bagi tahu, bila kita simpan beli emas untuk pelaburan je, wajib zakat. Pelaburan maksudnya untuk jual balik akan datang. Satu pelaburan, dia ada nilai tambah dia masa depan. Emas beli takkan rugi. Kalau di Melaka ni, puan-puan kata ambil ni, kalung emas kita yang kita pakai, semua yang ada jangan yang kita pakai dia, yang kat rumah, yang dalam laci, bawah bantal, celah baju, kain plek, semua ambil, tarik, kumpul, pergi. Tapi jangan dimasukkan dalam Instagram pula. Dia masuk ke Facebook, saya hari ni on the way ke kedai emas untuk selamat kau tengah jalan. Pergi saja, kena timbang. Ramai orang tak tahu. Orang kaya pun tak tahu. Baru ni saya tegur orang kaya tu. Rumah dia 9.7 juta. Rumah dia beli 5 juta. Dia tambah rumah dia 4.5 juta. So total 9.5 juta. Barang-barang dalam tak masuk lagi. Beli kat Dubai. Dia ni ada beli jongkong emas. Dia simpan. Tuan-tuan tahu berapa lama dah simpan? Hampir 11 tahun.
Satu jongkong tu lebih kurang satu kilo. Sama juga seorang artis, ada seorang artis ni, dia penerbit TV. Dia pun sama juga simpan emas dia ni dekat bank dalam kotak penuh. Ni. Dia kalau gelang yang lama tu dia panggil gelang rotan kan. Gelang rotan kalau dia pakai, 3 orang anak perempuan sampai sini semua. Kiri kanan. Tuan-tuan tahu tak dia buat apa? Setahun dia pakai 2-3 kali. Dia mesti suruh anak-anak pakai, semua pakai. Kenapa dia pakai? Untuk elak daripada bayar zakat. Ini dipanggil helah penipuan atau helah untuk tidak bayar zakat. Ada orang buat macam tu. Haram. Saya tegur dia, berapa lama dah ada emas banyak ni? Sebab dia orang Selangor, duduk kat Selangor, dia kena kira ikut nilai Selangor. Duduk Melaka, kira ikut Melaka. Yang simpan jongkok emas tu, ada 2 jongkok emas dia tu, 2 kilo. Maksudnya sekarang ni nilai dia, emas sekarang ni 350 kan? Emas 999. 35 lebih. Katakan kau 35 lebih. Kita letaklah minimum 300. Sekilo 300. Maksudnya 300,000. Dia ada 600,000. Berapa lama dah? 11 tahun. Dia wajib bayar semua 11 tahun. Wajib bayar sebab itu hutang fakir miskin. Bila saya sebut fakir miskin, dia kata, "Ustaz, saya tak tahu. Saya jahil." Rumah kau kat masjid, macam mana kau jahil? Rumah dekat masjid, macam mana boleh jahil? Tak dikira jahil, kecuali kau duduk kat kutub utara. Dahlah kutub utara, tengah-tengah pulau, tak ada orang pula. Bolehlah, dia anggap jahil. Ni tak duduk tepi masjid, bang. Duduk pula dekat negeri Selangor. Tak kira, bayar. Dia kira, dia pergi pusat zakat kira. Ustaz, banyak Ustaz. Padan muka kau. Nasib baik Ustaz nasihatkan. Kalau tidak kau nak jawab apa di akhirat. Bukan dia tak ada duit. Bukan tak ada duit. Memang ada duit. Ni baru je baiki dia punya kereta. Porsche. Tuan-tuan tahu dia baiki Porsche berapa? 92,000. Alhamdulillah dapat diskaun. Alhamdulillah diskaun. Kita boleh dapat Myvi 2 biji. Orang kaya. Tapi bila nak bayar zakat, banyak juga Ustaz. Memang. Sebab engkau tunda lama. Tu ingat satu. Pertama, kamu kena ingat zakat yang kamu kena bayar ialah zakat semua kebun-kebun yang dia ada. Maksudnya buah-buahan yang dia dapat. Nombor 2, yang bernilai emas dan perak. Kalau perempuan ambil emas tu, timbang, tengok-tengok 190. Tadi ustaz ni bagi tahu wakil zakat Melaka 180 ke atas yang pakai kena bayar. So dapat 190 kena bayar. 190 gram bukan kilo. Kan dia buat pekak kilo. Mana ada orang pakai kan Datuk Vida je pakai 1 kilo kat tadi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bayar zakat. Itu yang pakai, yang tak pakai 85 kan. 85 gram ni Melaka. Saya tak ingat sebab setiap negeri berbeza-beza. Tak sama. Tuan-tuan jangan duk kata kenapa tak sama? Sama kan tak boleh. Selangor orang kaya ramai. Orang miskin pun ramai. Dekat Melaka orang kaya, orang miskin mungkin balance. Orang kampung lebih ramai. Jadi tak sama. Dia kena tengok pada asnaf dan juga tengok siapa yang membayar zakat. Tu kena ingat tu. Kalau kat Melaka, bayarlah kat Melaka. Macam tuan-tuan perempuan jual tanah dekat Melaka kan. Dapat duit kat Melaka. Bayar zakat dekat Melaka. Jangan dibayar dekat negeri lain. Sebab daripada Melaka kita dapat rezeki. Ada orang nak pergi bayar kat luar negeri pula. Nak bayar. Jangan. Emas. Nombor 3, urudut tijarah wa hiya kullu ma u'idda lil kasbi wat tijarah min iqar
wal hayawan wa ta'am wa syarab. Semua ni bisnes-bisnes kita tu. Arudut tijarah. Puan-puan buat bisnes apa? Ikan bakar wajib. Bukan ikan tu kena bayar zakat. Bisnes untung kau dapat. Sekarang ni orang buat dia beli saham kan? Dia beli saham. Duit saham tu keuntung pendapatan dia tu kena bayar. Tu zakat. Yang kita kena faham lah tuan-tuan. Bukan apa kita risau nanti kan ada yang tak membayar. Na'uzubillah. Dia termasuk daripada orang-orang yang tu. Tu benda-benda yang kita kena bayar. Ditambah pula zakat hutang. Zakat simpanan. Simpanan tuan-tuan macam di Melaka. Berapa simpanan zakat? 21,000 kan? Tengok. Sekarang ni puan, tuan-tuan, Haji, berapa dalam akaun? Contoh. Ni akhir tahun ni. Kalau ikutkan Ustaz zakat tu bagi tahu. Alhamdulillah Ustaz. 21,000 kena bayar zakat. Alhamdulillah Ustaz, saya tak ada 21,000 tu dalam satu akaun. Saya ada 5 akaun, Bank Islam, Maybank, CIMB, Bank Muamalat ni. Jadi setiap bank tu 20, tak cukup 21 Ustaz. So tak bayar zakat. Pakcik, kau jangan merepek pakcik. Total duit kita berapa simpanan yang cukup setahun? Berapa? Jangan kira bank A, bank B, bank C, bank D. Tak. Dia kira total semua setahun cukup. Lebih tak 21,000? Lebih. Wajib zakat. Itu sebab ASB kena zakat. Tabung haji kena zakat. Simpanan tabung haji. Tapi tabung haji dah potong siap-siap. ASB tak potong. Kita dapat keluar. Fatwa dah keluar dah, suruh bayar zakat macam tu. Simpanan kita, tengok. Bank Islam ada 20,000. Maybank 20. Lepas tu apa Bank Muamalat 20. Afin Bank 20. Lepas tu bank apa lagi? 20. Hong Leong Bank 20. Tu apa dah? 100,000. Tu zakat. Wajib zakat. Zakat. Betul saya? Tu negeri Melaka punya. Katakan saya pinjam duit haji. Haji, saya nak pinjam duit 30,000. Haji bagi. Haji kata, Ustaz, sebab Ustaz saya bagi, jangan risau. Saya pun 30,000 tak pakai Ustaz. Dalam akaun ada 3 juta. Oh, doa Haji, doa. Mana tahu ada 3 juta kau dia lupa pula aku ni. Dia bagi 30,000, bagi kat saya 30,000. Saya pinjam berapa lama? 13 bulan. Saya janji dengan dia 12 bulan. Tapi saya bayar ni 13 bulan. 1 bulan lebih. 30,000. Dia keluar zakat tak? Ustaz Haji kena keluar zakat tak? Semua diam Wakil zakat kita macam mana? Kena keluar zakat tak? Wakil zakat pun confused. Wajib bayar zakat sebab itu dikira simpanan. Bila wajib bayar? Apabila saya bayar pada haji, haji dah dapat duit haji 30,000 cash. Bermakna simpanan dengan saya. Cuma simpanan itu dalam bentuk hutang. Saya kena bayar zakat. Itu zakat simpanan. Sebab apa kita bayar? Lebih 21,000. Ni ramai orang tak perasan kan? Kena bayar zakat. Kena bayar. Walaupun duit tu tak ada dengan kita. Dia sama macam duit kita duduk dekat ASB. Tak ada dengan kita. Nak keluar kena ada proses kan? Nanti keluar, bayar. Sama zakat simpanan. Zakat hutang. Yang kita bagi hutang ke orang kan? Itu sebabnya bila orang bayarkan hutang tu. Tapi kalau dia bayar, kita pula, dia bayar ansuran. Katakan saya pinjam 30,000, tapi saya bayar ansuran. Dalam tempoh setahun tu saya bayar 5,000, 2,000, 3,500. Duit tu dapat aja diguna. Dalam tempoh setahun, tak bayar zakat. Sebab digunakan duit itu dalam tempoh setahun.
Bila akhir tahun tak cukup 21,000, tak bayar zakat. Ni masalah sekarang ni, total. Cash. Zakat. Sebabnya benda-benda macam ni kena tahu. Dan tahniahlah kepada Zakat Melaka dan juga Jabatan Mufti Melaka, Datuk Mufti duk turun setiap negeri-negeri, setiap setiap daerah dan masjid-masjid. Bila Mufti turun, tuan-tuan tanya je hukum. Tapi masalah orang tak tanya tu masalah kan. Tanya, Mufti, kami nak bayar zakat macam mana? Perlu tak bayar zakat sekian-sekian? Macam vape, baru ni ada orang jutawan vape, dia kena bayar LHDN daripada vape dia tu dekat 400,000. Jadi dia nak convert kepada zakat keseluruhannya. Dia tanya saya, boleh tak bayar zakat? Melaka terima zakat vape? Terima tak? Confused lagi ustaz aku ni. Vape telah difatwakan haram di peringkat kebangsaan. Dan negeri Selangor haramkan, wilayah haramkan, Perlis haramkan, dan beberapa negeri yang lain haramkan. Melaka saya tak pasti haramkan tak? Haram tak? Belum diharamkan kan? Belum dikeluar. Oi, laju ni Haji awak. Belum. Jadi selagi mana dia tak keluar zakat, dia tak keluar, maka pusat zakat ataupun lembaga zakat Melaka dia boleh fikir lah, nak terima atau tidak. Mufti yang akan tentukan. Di Selangor tak terima. Orang tu dia dekat Selangor, dia nak bayar 400,000 ke lembaga zakat Selangor. Saya telefon Datuk Mufti Selangor, tak boleh. Sebab telah difatwakan oleh negeri haram. Bila haram, tidak boleh jadikan duit zakat. Pendapatan tu. So Melaka tak ada lagi fatwa tu. So boleh bayar lah zakat. Sebab di kebangsaan dia bukan fatwa, dia mencadangkan hukum fatwa itu di negeri-negeri. Jadi negeri bolehlah tentukan sama ada nak haramkan ataupun tidak. KKM suruh haramkan sebab vape mendatangkan bahaya. Cuba rokok, mana ada orang keluar zakat rokok? Rokok ada. Jual rokok, ni hasil jualan rokok 300,000, nak bayar zakat boleh tak? Tak boleh, sebab dia fatwakan haram. Nampak? So, benda-benda macam inilah yang kita kena tahu. Yang wajib keluar zakat, yang tak wajib keluar zakat. Jadi sebabnya tuan-tuan dan puan, penting perkara-perkara yang melibatkan zakat ni. Bahkan lepas kita mati, zakat termasuk daripada harta yang perlu ditunaikan sebelum difaraidkan. Kau sibuk nak ambil duit tu, faraid tak selesai lagi. Apa ni? Bayar hutang tak habis lagi. Min ba'di wasiyatin aw dain. Orang tu dia mati, dia tinggal duit 500,000. Dia ada hutang dengan zakat Melaka 1 juta, contoh. Ni zakat zaman-zaman dulu pun dia tak bayar lagi. 500,000 ni dia kena settlekan dulu hutang peribadi apa yang ada dulu, baki dibayar kepada zakat Melaka. Yang selebihnya dia jawablah depan Allah Taala. Apabila tu habis faraid, macam mana faraid? Anak-anak nak apa-apa? Tak ada apa-apa. Sebab hutang banyak. Sebab si mati bukan meninggalkan harta tetapi meninggalkan hutang. Bila meninggalkan hutang, settlekan hutang dulu. Wasiat 1/3 saja daripada harta. Tak boleh lebih. Tiba-tiba nak bagi wasiat, saya nak wasiatkan semua harta saya, tak boleh. Dia ada limit. Wasulusu katsir. Sebenarnya banyak isu zakat ni yang boleh dibincangkan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskanlah hidupkan program-program macam ni, menggalakkan orang bayar zakat. Dan teruskanlah zakat Melaka untuk sebarkan maklumat-maklumat penting. Tambah-tambah zakat moden ni. Zakat lama orang dah macam zakat tumbuh-tumbuhan kan. Zakat buah, zakat itu orang-orang muda kata, aku mana ada buah. Kan? Tak ada. Ada buah hati ke? Sekarang ni zakat-zakat moden, zakat emas. Ni sekarang ni baru ni diorang bincangkan zakat kripto. Yang online ni kan. Diorang nak bincang zakat tu. Zakat barang kemas yang moden-moden ni.
Hari ni orang dah tak beli, dia bukan emas ketul, dia ada emas ketul. Dia ada nombor pin, nombor emas je. Emas tu ada dengan bank. Kena zakat, tak zakat. So, semua tu dipanggil zakat semasa. Perlu dibincangkan. Jadi tu sebabnya macam ustaz-ustaz yang mengajar pun, dia kena tahu bab-bab ni. Sampai bab zakat, dia kaitkan yang isu moden, isu-isu baru. Agar orang lebih faham. Imam-imam kena tahu. Sebab orang akan tanya. Orang akan cari imam dulu. Mam, saya ni ada ada apa pertukaran Bitcoin apa semua ni kena keluar zakat kan? Imam pula kata Bitcoin ni apakah benda letih dia. Jadi kena tahu benda-benda itu. Sebab apa? Sebab kita mewakili mufti di negeri-negeri. Negeri-negeri di masjid-masjid utama. Jadi kita kena tahulah apa fatwa-fatwa yang dah keluar di negeri Melaka untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau semua orang menyampaikan ni, insya-Allah orang awam kita akan bayar zakat. Bisnes ikan bakar, zakat. Percaya tuan-tuan, bila dibayar zakat, kita tak miskin. Tak miskin. Percaya sekali. Alhamdulillah, saya rasa benda tu. Tak miskin. Allah bagi dia pemudahkan urusan. InsyaAllah, Allah tu maha kaya. Yang penting, kita niat bayar zakat tu untuk memudahkan urusan orang fakir miskin dan asnaf zakat. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan yang hadir pada malam ini, khususnya orang Melaka, peka terhadap zakat dan boleh berjaya dunia dan juga di akhirat. Soalan. Siapa tulis soalan? Banyak ni? Ni ada yang WhatsApp saya sudah betul tadi kita. Saya tak tahu ada soalan. Baik, kita ada soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya dah bayar zakat pendapatan. Lepas tu dia bagi saya nafkah. Nafkah tu wajib tak saya bayar zakat? Bagus soalan ni. Puan dapat zakat. Suami bayar, puan dapat zakat. Puan dapat duit nafkah. Orang melimau ni berapa dia punya nafkah? Isteri dapat berapa? 500 sebulan. 1,000. Okey lah. 1,000. Suami bagi kepada orang melimau ni 1,000 sebulan. Akak simpan dalam akaun, tak pakai langsung. Tak pakai. Sebab apa? Suami duit banyak. Suami kata ni duit awak simpan je lah. Kita pun simpan. Akhir tahun 12,000. Tak pakai. Cukup setahun. Tak pakai. Maka itu juga boleh dikira sebagai zakat pendapatan dia. Kalau dia anggap itu sebagai pendapatan, dia boleh bayar zakat. Kalau tak nak pun dia kata saya tak kerja Ustaz, ni nafkah. Okey, dia pergi kepada zakat simpanan. Zakat simpanan tak lepas sebab dia kena zakat simpanan 21,000 ke atas. Nampak? Tapi dia kena gabungkan dengan duit-duit yang lain dalam akaun lain. Lebih tak 21,000? Orang melimau semua lebih. Maka wajib bayar zakat. Nampak tak? So kena kira lah. Nak mudah lagi, senang pergi jumpa orang zakat Melaka. Macam ni situasi makcik. Ni duit nafkah makcik. Makcik tak guna langsung. Lepas tu dalam akaun ni ada sekian. Ada sekian campur-campur. Adalah 33,000. Kena ke zakat. Maka orang zakat akan jawab dengan mudah. Bayarlah zakat makcik. Sebab apa? Memang wajib bayar zakat. Tapi kalau tak cukup, 12,000 je ada dalam setahun tu, kita pula pakai guna dan beli macam-macam, raya guna tu bagi mak kita, bagi tak bayar zakat. Sebab apa? Duit tu tak pakai dia. Duit tu dipakai dan digunakan untuk hal-hal peribadi. Assalamualaikum Ustaz. Saya dah bayar zakat atas gaji saya. Selepas asing komitmen, saya simpan dalam bank. Simpanan itu kena dizakatkan semula tak? Zakat pendapatan lain, simpanan lain. Pendapatan potong. Simpanan yang tadilah 21,000 tu. Yang kita punya simpanan dalam bank tu lebih tak 21,000? Lebih bayar zakat.
Kalau tak lebih, tak payah. Letak dalam kepala, dalam akaun semua bank, ada tak 21,000? Ada, bayar zakat. Kurang 21,000, tak bayar zakat. Tapi dengan syarat, 21,000 tu mesti lebih atau cukup 1 tahun pamariyah. Itu dia. Faham? Okay. Soalan nombor 3, boleh tak? Apa ni? Boleh tak membayar zakat kepada pusat zakat? Apa ni? Boleh tak dari membayar zakat pada zakat, saya terus serah zakat pada raya. Boleh tak dari membayar zakat? Lain tu bahasa dia. Orang Melaka ni, boleh tak terus masuk dari. Betul, aku tak faham. Soalan ni mudah ya. Boleh tak saya bayar zakat tidak melalui pusat zakat? Saya terus serah zakat tersebut kepada salah seorang yang dibolehkan menerima zakat. Itu soalan ni. Boleh. Jika kita betul-betul kenal dan zakat kita pun tak banyak. Setakat zakat kita ada 500-600, kita cari anak beranak kita yang miskin, kita kenal dia miskin, bayar dia. Tapi dengan syarat dia betul-betul layak miskin mengikut negeri Melaka. Jangan pula kita pergi tengok dalam tu, dia punya TV dia sama dengan TV masjid, 52 inci, memang salah. Astro ambil full set, handphone 15, Apple apa dia panggil, iPhone 15, Mac lagi 9,500. Itu tak layak zakat. Tapi dia nampak susah Ustaz. Tak ada susah yang itu. Jadi boleh kita bayar je. Tapi kalau banyak, dinasihatkan bayar dengan zakat Melaka. Kenapa? Zakat Melaka akan bagi mengikut portion yang betul. Saya, kalau ikut saya boleh bayar zakat sendiri. Tak. Saya pergi bayar dengan 2 tempat. Melaka, wilayah dan Selangor. Jangan marah saya, kenapa tak bayar kat Melaka? Sebab aku tak kerja kat Melaka. Kecuali dipanggil duduk kat Melaka ni, aku bayar kat Melaka lah. Sekarang ni saya potong zakat Selangor sebab gaji saya UKM tu di Selangor. Lepas tu pendapatan-pendapatan lain ada di Selangor, ada wilayah. So saya tukar kat wilayah. Nampak? Itu 2. Jadi macam kalau ikutkan saya boleh bayar sendiri. Tak. Sebab kita nak bagi biar dia orang cari yang terbaik. Settle masalah. Kalau zakat yang tak bayar, kau tanggunglah di akhirat. Ya tengok geng-geng zakat semua duduk berenang dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia yang tak sampaikan zakat kita. Dia orang. Tapi saya yakin orang zakat dia buat kerja. Tengok ni. Tak pasal-pasal dengan ceramah. Sebab apa? Buat program. Percaya, ada orang buat tomahan kata orang-orang zakat negeri-negeri tak sampaikan. Tak betul. Dia orang dah sampaikan yang terbaik. Dia orang pergi setiap tempat. Cumanya kita memanglah bukan semua orang tahu kat mana orang fakir miskin. Kita ada ketua kampung kenalah sampaikan. Kita ada YB sampaikan. Kita ada orang masjid, imam-imam tolong sampaikan. Kita kena ada suara. Orang zakat sendiri mana cukup semua. Dia ni kalau potong sebelah pun tak cukup lagi. Nak cari orang miskin dekat Melaka. Jadi maknanya kita kena saling bantu. Sampaikan. Macam saya dapat tahu, saya suruh sampai. Minta. Saya sampaikan. Dapat. Walaupun sikit, okey, dapat. Zakat dia dah. Jadi boleh nak bayar sendiri kalau sikit. Kalau banyak, dibayar dengan zakat negeri. Lebih selamat. Sebab dia orang akan bagikan mengikut portion yang betul. Saya pelajar. Setiap semester saya dapat bantuan PTPTN. Bukan bantuan. PTPTN ni bagi bantuan ke bagi pinjaman? Mana kau belajar, adik? Semalam baru saya jumpa CEO PTPTN. Dapat duit PTPTN. Dan kawan saya dapat bantuan JPA. Ni beasiswa. JPA beasiswa. Wajib tak kami bayar zakat? Umur baru 20 tahun. Budak ni bagus lah. 20 tahun dah fikir zakat bang. Ni budak bagus. Siapa yang tak kahwin lagi, sila cari budak ni. Dia ni satu hari nanti akan jadi orang yang hebat. Sebab apa? Umur 20 tahun, dia dapat pinjaman PTPTN
kawan pula dapat JPA, fikir nak bayar zakat. Ini orang yang kita kena cari. Kalau dia lelaki, dia layak jadi suami. Kalau dia dah jadi suami, dia layak kahwin dua. Contoh, dia tak wajib bayar zakat. Sebab apa? Duit itu diberi dan pakai habis. Dia dapat pun sikit dah. Tak sampai pun nisab bayar zakat. Dan dia memang kena guna duit tu. Dan duit tu pula duit pinjaman, dia kena bayar balik. So, dia pakai je lah. Nanti kau dah kerja, kau bayar zakat PTPTN. PTPTN wajib bayar. Ada orang kata, Ustaz, apa pula tak bayar? Dulu kerajaan janji tak payah bayar. Sekarang ni ada tak keluar arahan baru? Ada tak? Ada tak keluar arahan daripada kerajaan tak payah bayar PTPTN? Walaupun orang yang sama dulu janji tak bayar, tak payah bayar. Tak ada kan? Kalau tak ada, kekal bayar. Bayar hutang. Sebab perjanjian akan kekal mengikut apa yang kita tanda tangan akan bayar. Jadi kita doa lah biar janji-janji itu dilaksanakan. Bila? Wallahu alam. Sehingga saya jadi Menteri Pengajian Tinggi. Janji semua boleh janji. Nak buat bukan senang. Betul tuan-tuan. Saya penjawat awam. Kita penjawat awam tahulah macam mana nak cari duit ni. Janji pak nak bagi. Duit kat mana dapat? Tak. Kami tahulah. Nak keluar duit untuk makan, minum tengah hari, mesyuarat. Pukul 8 sampai pukul 10. Kena ada prosedur nak keluar duit. Tak cukup syarat, tak lepas duit. Pakai duit sendiri, beli makan. Kita mesyuarat, mi kita beli sendiri. Jadi, selagi mana tidak ada arahan daripada kerajaan yang mengatakan PTPTN dihalalkan, selagi itulah tuan-tuan wajib bayar. Contoh, saya kena AES. Ingat tak AES? Almarhum AES. Betul kan? AES. JPJ yang duk lampu. AES. Sekarang dah nama Awas. Dah tukar ke? Awas kan? Nama tukar. Masa AES ni saya antara yang paling banyak kena. 4,000. 4,000. Semuanya on the way pergi ceramah. Masjid lah bayar. Mana aku tahu? Kita bawa lampu. Ui, ada orang ambil gambar aku lah. Kita pun tak tahu tengok pacak tepi jalan je tu. Kita pun tak tahu rupanya saman. 4,000 bang. Saya pula cukup takut dengan hutang. Saya bawa duit saya nak pergi bayar cash dekat JPJ. Keluarkan duit dekat bank pergi bayar. Nak bayar kat JPJ Kajang. Saya ingat lagi. Masa tu saya duduk berdiri beratur nak bayar. Tengok. Penceramah terkenal pun beratur tau. Tengah beratur, bos JPJ Kajang tu keluar. Ustaz, apa cerita? Nak bayar saman. Masuk bilik. Bila masuk bilik, saman apa Ustaz? Dia buka komputer tu. AES. Oh Ustaz, AES. Ustaz, AES dengan ni, dengar khabar kerajaan janji nak hapuskan. Ni dalam tempoh terdekat ni. So, Ustaz hold dulu. Apa saya nak bayar? Hold dulu sebab sekarang ni kita tak nak terima bayaran sebab dalam proses nak pengumuman. Oh iya ke? Ustaz simpan je tu 4,000. Jangan guna Ustaz. Kena batal, Ustaz kena bayar. Tiba-tiba dia tak jadi nak batalkan, nak hapuskan, Ustaz kena bayar lah. Okey, saya simpan. Simpan, 5 hari selepas tu, umum. AES yang berlaku sebelum ni, semua telah dihalalkan. Maka duit itu menjadi halal lah bagi dia. Halal tak payah bayar. Sebab apa? Dah keluar arahan, tak payah bayar. Sama dia macam PTPTN. Berdoalah agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati mereka untuk tidak bayar. Dah. So, selagi tak bayar, selagi mana tak ada keluar arahan untuk tidak bayar, maka kita wajib bayar. Bayar bulan-bulan. Sampailah arahan baru keluar. So, bila arahan baru, gua lagi enggak tahu. Duit PTPTN lagi. Duit PTPTN
di apa ni? Mana tu? Tulisan profesor betul ni. Ni orang bank. Apa je? Jadi duit PTPTN tu sedikit saya gunakan buat bisnes online. Orang bank. Tulisan memang betul-betul profesor. Duit PTPTN sikit. Saya gunakan buat bisnes. Ni budak bagus juga ni. Dia ada duit PTPTN, dia buat bisnes. Jual apa? Jual tudung. Yang lelaki pula, dia buat bisnes, jual tu apa yang patut. Dengan duit PTPTN, duit modal. Dia guna duit modal sikit, lebih kurang 1,000, tapi dia dapat balik 10,000. Maka dia kena keluar zakat kalau 10,000 tu ada dalam tempoh 1 tahun. Itu dipanggil zakat bisnes lah. Dia kena keluar zakat lah. Sebab tu dah bisnes, bukan duit PTPTN. Nampak? Jadi kena keluar zakat. Tapi tengoklah dia berapa lama duduk kat situ. Cukup tak setahun? Cukup tak dia punya nisab dia, haul dia, semua kena tengok. Saya ada simpanan ASB. Difahamkan ASB akan bukan simpanan syarak. Syariah. Adakah perlu dia kata, ini lama dah. ASB telah difatwakan harus dan dibolehkan untuk kita bayar zakat. Jadi simpanan kat ASB tu ada 50,000, 100,000, 200,000. Pergi ke zakat Melaka, minta dia kirakan berapa kena zakat pada tahun tersebut. Bila kita keluarkan, bila keluar, sekarang dia buat keluar. Masa keluar tu baru pergi bayar zakat. Jangan guna terus. Duit ASB ni keluar je berapa kita keluar? 50,000. Keluar, pergi zakat tu tanya. Saya keluar 50,000, saya nak bayar zakat. Tu dia akan kira-kira, potong zakat tu. Okay? Soalan akhir, saya bekerja tapi suami saya tak bekerja. Dia selalu ikut kumpulan apa itu? Kumpulan musafir? Kumpulan dakwah. Kumpulan dakwah. Dakwah. Kumpulan dakwah, musafir dakwah. Ni kumpulan dakwah. Boleh tak saya bayar zakat kepada dia? Suami tidak boleh bayar zakat kepada isteri kerana isteri wajib menerima nafkah. Begitu juga ibu bapa. Tapi isteri boleh bayar zakat kepada suami kalau suami itu tidak ada pendapatan dan dia memang susah. Namun lelaki tersebut dikira sebagai dayus kerana tidak bekerja. Dia kena cari kerja seperti mana disebut oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, lelaki tidak boleh makan duit isteri sepanjang hayat dia. Dia kena bekerja. Kena bekerja. Kena kerja, cari rezeki, dapat duit, dia nak keluar dakwah, silakan pergi keluar dakwah. Silakan, bagus, dakwah ini bagus. Tetapi kena tunjukkan contoh. Kita berdakwah, isteri kita settle. Anak-anak settle, mak bapak settle. Jangan berdakwah, isteri tak makan, anak tak makan. Isteri terpaksa cari duit lebih. Itu tak betul. Isteri, seperti mana disebut oleh Profesor Dr. Muhammad Baltani dalam Fiqhul Mar'ah, wanita, hukum wanita bekerja. Harus saja. Wajib bagi lelaki. Lelaki tak kerja, kena ada sebab. Kenapa kau tak kerja? Jadi kena buat sesuatu. Dapat sikit pun tak apa. Yang penting, kena ada usaha bekerja. Dan sepatutnya lelaki yang keluarkan zakat untuk isteri ataupun bantu bayar nafkah untuk isteri. InsyaAllah saya yakin, saya doakan suami ini dapat rezeki melimpah ruah dan dapat kerja, dan isteri bolehlah nasihatkan suami setelah dia bagi zakat tu, ni zakat saya kepada abang, harap tahun depan abang bukan lagi penerima zakat. Tengok, bunyi pun dah tak berapa sedap dah. Itu sebabnya Allah sebut ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Orang lelaki yang mentadbir orang perempuan. Wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan lagi. Mana yang lebih afdal, bayar zakat atau bersuap? Jadi bersuap pada anak ayat teks
Dia bayar dengan zakat ataupun dia proceed dia beri keseluruhan. Dia nak lari daripada zakat, jadi dia nak sedekah dekat masjid. Dia nak lari daripada LHDN. Jadi dia bayar sedekah ke masjid. Dia tetap akan dikejar oleh LHDN. Kerana bagi kepada masjid tidak ada resit. Kalau ada resit pun, resit tu kalau tidak ada pelepasan daripada LHDN, dia tak akan dapat. Ingat selepas mati, masa sakaratul maut, ada dua yang akan datang jumpa kita. Pertama, malaikat maut. Lepas malaikat maut datang, LHDN datang. Lepas tu barulah faraid dapat. Ni cakap betul ni. Lepas saja mati, LHDN datang. Dia akan tengok, minta maaf, ada zakat, ada duit cukai yang tak dibayar, cukai pendapatan. Cukai pendapatan dia tak bayar, cukai bisnes dia tak bayar, rumah sewa tak bayar. Ada orang tu dia suami dia mati tinggalkan 2.6 million dekat Kajang. 2.6 million suami dia mati tinggalkan. Tuan-tuan tahu, datang LHDN, dia punya cukai hampir 2.4 juta dia tak bayar. Bisnes dia punya gini-gini 2.4 juta. Kesian BC dia. Ingatkan dapat duit, rupa tak, hutang. Dapatlah sikit dari 200,000 gitu. Bakinya hutang semua. LHDN ambil. Selesai. Sama macam pencen. Pencen, sebelum pencen dapat duit, LHDN kira siap-siap. LHDN gaji kat tu. Jadi jangan larilah, bayar je lah. Cuma nak settle, bayar zakat. Zakat pergi ke zakat Melaka, tu automatik dapat resit, tolak zakat. Kalau katakan saya bayar zakat 30,000, tiba-tiba saya punya LHDN 32,000, saya hanya bayar 2,000 saja kepada LHDN. 30,000 settle. Nah, tu hebat Malaysia. Tu ada orang bukan Islam, dia nak bayar zakat. Macam mana orang bukan Islam nak bayar zakat? Tak boleh. Akhirnya dia kata, macam mana ni nak bayar zakat? Saya kata, nak bayar zakat, welcome to Islam. Ada. Masuk Islam sebab nak bayar zakat je. Lama-lama jadilah seorang Muslim yang baik. Tengok. Jadi akhirnya jangan lari macam tu lah. Nasihat saya, jangan bayar. Bayar zakat, bayar ke masjid, dia tak panggil potong LHDN. Tak. Zakat pun tak boleh bayar ke masjid. Zakat tak boleh bagi ke madrasah. Kecuali madrasah itu menjadi amil kepada zakat Melaka. Kecuali masjid ni amil kepada zakat Melaka, baru boleh bayar zakat ke masjid. Masjid Syujaah. Minta maaf tuan-tuan. Dan kepala saya banyak masjid. Lupa habis semua masjid. Tak boleh bayar. Begitulah seterusnya. Ramai orang baru ni, Ustaz, alhamdulillah saya bayar zakat. Dekat mana? Sekolah Mahat Tafiz. Tak boleh. Tanya, Mahat Tafiz tu ambil zakat ke? Tak. Maknanya dia tidak akan potong duit. Dia tak akan potong LHDN. LHDN tak akan potong. Nombor dua, madrasah itu tidak layak terima zakat. Sebab apa? Sebab dalam tu, adakah mereka tu asnaf? Takut bukan asnaf. Takut anak orang-orang kaya. Jadi itu sebabnya nak bayar, biar Mahat Tafiz, sekolah Tafiz yang berdaftar dengan zakat Melaka atau mazakat negeri-negeri. Dah? Itu kena penjelasan yang baik. Tadi kalau nak lebih detail, panggil Mufti Melaka dan juga wakil daripada zakat Melaka untuk menyampaikan mereka. Saya kebetulan ada ilmu sikit lah tentang fiqh semasa. Jadi saya mengajar kat universiti, saya kongsi kat masjid-masjid, saya kongsi lah. Tapi banyaklah nak samakan dengan Melaka tak boleh sebab saya punya umum. Melaka khusus. So kena faham konteks Melaka pula. Nah? Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekadar itu sebab saya tahu tuan-tuan pun nak makan ikan bakar kata ke depan ni kan. Contoh gurau-gurau. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Terima kasih kepada pengurusi atas soalan-soalan yang telah diberikan, banyak memberi manfaat kepada kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan saya doakan adik yang tadi tanya tentang PTPTN ni, saya doakan satu hari nanti you all akan jadi pemimpin negara satu hari nanti, insya-Allah. Yang bayar zakat, yang bayar duk fikir nak bayar zakat umur 20 tahun, hebat. Saya doa satu hari nanti jadi Perdana Menteri lah mereka. Siapa saya pun tak tahu. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu min